المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من يهد الله فلا مضل له ومن لا يهديه فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dikasihi Tuan Haji Ahmad Mizi bin Abu Hassan, Ketua Penolong Sarah Kanan SPI JTX di Melaka, Puan Najah Robia, rakan-rakan JU yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi ini ya, majlis pelajaran buku pertama saya lah ya, yang mana saya beri nama dia 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Yang mana pagi ini saya cuma nak berkongsi dengan rakan-rakan semua ya, perjalanan penulisan saya yang secara tiba-tiba je, yang mana tak pernah terlintas langsung dalam fikiran, tak pernah tergambar, tak pernah fikir pun. Yang mana mungkin ini salah satu rahmat ataupun hikmah daripada PKP lah ya. Sebab ya, proses penulisan buku ni pun dibuat dalam depo PKP. Jadi kalau rakan-rakan tengok dalam buku tu ya, waktu kata aluan saya tu ya, tarikhnya 22 April 2020. Maksudnya kita start PKP 18 Mac. Jadinya ya, selesai tulis, selesai edit daripada pihak saya ya 22 April, ada sebulan lebih sikit. Jadi alhamdulillah tuan, dan inilah bukunya ya, dan mungkin dari segi gambaran kandungan buku, Ustaz kata ya, latar belakang buku ni. Jadi saiz buku ni tuan-tuan dia lah saiz A5, iaitu separuh daripada A4. Jumlah muka surat yang isi kandungannya 196. Tapi kalau termasuk kulit ke kulit lebih kurang dalam 212 atau 208. Jadi isi dalam ni ialah hitam putih, jenis kertas yang kita kata kertas simili lah. Covernya ini, buku ni kertas ni boleh cover dia ya, soft cover, dan dia cover limitation ni dia gloss. Gloss ni maksudnya buku ni dia ketat, jadi dia ada tarikan ya. Dan tarikh mula ya, saya menulis dan siap ini tadi lah ya, iaitu pada 18-20 bulan lah. Sebab 18 tu saya di kampung lagi bukan kampung, dalam perjalanan balik. Sebab kita dah start PKP tu kan, jadi berada di kampung dulu. Jadi bila kerja balik ni, makanya ya, sampai kemudian saya fikir ya, asalnya ini adalah nota-nota yang saya buat untuk pengajian di kuliah-kuliah saya selepas, dengan cadangannya lepas tamat PKP lah. Jadi bila mana dikumpul banyak itu, makanya ya, di dalam PKP kita ada wasiat dengan kawan-kawan. Jadi dia bagi cadangan, apa salah yang kau buat kat buku je kan, macam mana buat buku ya. Pergilah minta ISBN tu, jangan nak minta, dia pun beritahu lah kan, mohon lah pergi Google tengok masuk dalam Pustaka Negara ya, di situ ya, maka mohon ISBN ni kan, nombor bawah ni kan, nombor belakang ni. Jadi bila ada nombor belakang ni, maka dia ada nilai lah buku tu kan? Boleh dibasarkan. Macam tu lah. Dia pun minta buat sendiri je kan? Dia apply, dia buat sendiri, dan dia hantar melalui email. Dan dia pun 3 hari dia keluarkan bagilah nombor ni, nombor rujukan SPN ni. Kita Ustaz okey dan ni nombor SPN tadi kan. Dan sini biodata yang saya letak sini, teorikan biodata saya dan juga sinopsis pada buku ni ya, gambaran keseluruhan lah buku ni. Sebab asas buku ni sebenarnya, kalau kita tengokkan pada kitab hadis, memang banyak cerita tentang hari kiamat. Dia ada 300 hadis hari kiamat, dia ada terhadap peristiwa akhir zaman, banyak buku. Jadi apa yang beza buku ni, cuma yang bezanya yang dari segi kupasan lah ya, kupasan. Mungkin saya agak detail sikit tentang apa yang matan hadis sampaikan. Dan sebenarnya buku ni juga dia asas kepada ulum hadis. Dia menetapkan pada masyarakat tentang ilmu hadis lah, apa itu matan, apa itu sanad kan?
apa itu takhrij, apa itu status hadis, kan? Supaya masyarakat kita dia peka. Jadi kalau dia dengar hadis lepas ni, dia akan peka lah, ni hadis apa disampaikan ni. Pokoknya dia sensitif tentang status hadis tu. Maksudnya inilah contoh ISBN saya mohon, ya, macam ni orang dia. Kemudian dia bagilah nombor ni, kita yang nombor plate. Buku kita nombor plate kan. Jadi ada nombor plate ini, boleh lah nak pasangkan kedai buku, nak pergi kan, nak bawa ke laundry ke, kan, boleh ni. Ini dia punya ni lah surat jawapan dia ni, kan, identiti penerbit semua ni. Dan bila dah dapat nombor plate ni, maka boleh. Sebab kadang kita tak pergi cetak, cetak buku, kalau itu jual banyak-banyak, maka kadang kedai cetak tanya, ada nombor ISBN IC kan. Sebab sebenarnya kalau tak ada nombor ni, kalau ialah misalkan buku ni terdapat isi kandungan yang bertentangan dengan undang-undang kan, maka dia pun akan jawab juga. Dan dia pun tak nak ambil risiko. Betul tak? Ini. Jadi bila dapat jawapan daripada email, saya baca. Rupanya dia kata, ya, setiap orang yang dibukukan dalam tempoh 1 bulan dan tarikh penerbitan, maka dia kita hantar dia dalam tempoh 1 bulan ni, kena hantar dia 5 naskah. Masa tu tarikh surat ini ialah pada April juga, dalam bulan April. Sedangkan kita mesti dalam PKP lagi, kan? Oh lemak, saya saja mohon je, kan? Saya saja mohon je, walaupun nanti dah nak bawa nak cetak. Rupanya dia kata tak, bila dah mohon tu, kita kena terus faham saya macam tu kan. Patutnya kalau kabut buat surat rayuan, minta tangguh, kan? Minta tangguh. Dia bulan April lah, jadinya minta tangguh. Dia kata tak apa, yang penting itu bila dah terbit, hantarlah pada kami, kan? Alhamdulillah lah kan. Saya tak, macam nak cari, lepas tu PKP keluar rumah pun tak boleh, nak pergi bincang tanah pun tak boleh, nak pergi Melaka pun tak boleh, kan? Semua masuk dalam rumah kita je kan. Jadi pergerakan cukup terhad. Macam mana kita nak rentan negeri lagi, tak boleh, kan? Jadi dia bagi atas saya tu, maka Alhamdulillah lah, kan? Dia mungkin tak apa dia kata, jadi yang penting tuan dah cetak, pergi daripada kami. Ini yang ini alamat pencetak buku. Saya cetak buku di Pustaka Bushra di Shah Alam, Seksyen 16, dekat dengan Karakraf. Saya ada kontak juga dengan penerbit-penerbit yang besar-besar ni. Tapi mereka, dia kata kita je WhatsApp, tanya kan. Kata kami ada penulis kami sendiri. Sebab kita boleh kan, baru nak bertatih, baru nak tapak kan. Jadi kita ada penulis kita sendiri lah, kalau yang buku yang besar-besar ni kan. Maka usaha dia pun try Google lah, try semua lah, tanya kan. Respon daripada penerbit ni kan. Dan Alhamdulillah ya, dari Suka Bushra ni dia respon. Dan dia yang respon pun kan. Jadinya Alhamdulillah lah, dia betul komunikasi dengan dia lah, ya. Next, ini pertemuan pertama saya dengan Pimpinan Tamir Ustaz Khairul Zaki Misbah di Melaka dan juga Datuk Mufti. Idea untuk saya jumpa dengan Datuk Mufti ni ialah saya guru takmir macam seorang Denan, dua kalian lah, dan juga rekan-rekan yang mungkin saya tahu kan. Jadinya pada mulai Ramadan dulu, kami diarahkan supaya buat video lah. Buat video ya, untuk empat kali kan. Jadi dalam video tu kena hantar tazkirah Ramadan. Jadi saya terfikir, lepas tu video apa salahnya saya letak ya, iklan kan, dekat belakang dinding kan, tunjuk. Jadinya orang tengok dengan tazkirah saya, dalam masa yang sama dapat tengok apa benda ni kan. Yang kerja ni semua anak saya buat ni, dia yang buat kan. Dia buat tu, kemudian di bawah tu keluarlah huruf tak. Siapa nak memiliki buku ni ke apa semua, penerbit semua kan. Dia buat tu kan. Jadinya bila macam tu, saya pun tanya pada PPMD di Al-Qaeda lah, Ustaz Azmi kan. Dia kata rujuk pada Ustaz Zaki lah, rujuk pada Ustaz Zaki ni lah, sebab dia menyelas Melaka kan. Lepas tu dah pukul 10, 11 malam lah. Lepas tu saya pun tembak je lah, ni bulan Ramadan kan, takkan tidur lagi tak. Jadi WhatsApp lah, WhatsApp dia kata kalau boleh tak apa lah Ustaz, sebab kita ni sebenarnya tazkirah ni kita just buat untuk bagi pada jemaah dan juga pada yakin, dia kata kan. Jadinya saya tak perlu kot tak iklan macam tu, sebab kita tak nak ada macam usul lain lah, dia kata. Kalau tak apa Ustaz, nanti Ustaz kita kalau Ustaz dah terbit, kita buat dengan guru takmir je lah kan. Tapi kita ada lebih berapa ibu guru takmir, dan nanti kita ada program untuk dia macam ni lah kan, baca buku ke apa ke.
Kemudian teman-teman kemudian lepas dah WhatsApp dengan ni, saya pun terfikir kan, apa kata kalau saya pun tak alang-alang penarah dah ada ni, makanya saya pun terus tanya lah, tak boleh tak kalau saya nak minta Dato' Mufti semak buku saya ni kan? Dia tak boleh kan? Nanti dah dapat PKP lagi dia jumpa kan, lepas PKP maka dalam sebulan lebih lepas tu PKP tu dah dilonggarkan, kita dah boleh pergi ke dalam daerah dalam negeri kan, boleh lah dalam negeri kan, pergi ke daerah lain. Maka saya pun pergi ya, dia pun dah check appointment dengan pembantu Mufti. Kita pergi, alhamdulillah lah, sebab Dato' Mufti memang ada di jabat, sebab tak ada problem PKP kan, berjabat je. Jadi kami pun terus pergi berjabat Dato' Mufti, dan saya pun terus ni lah kan, bagi tahu dia hasrat saya ni. Kemudian dia kata dia tanya dulu, Ustaz pakai terjemah apa? Ayat Quran yang Ustaz pakai ni, Ustaz pakai terjemahan apa? Dia pakai terjemahan je saya, maka sobut ni kan. Tak boleh kan, kita nak pakai yang jakimnya kan, mesti pakai jakimnya. Ada banyak kena ubah lagi ni kan. Tak apa dah tu, okey. Kemudian dia beritahu lah, beritahu dengan dia tengok kan. Dia kata apa lah, dia kasi semak buku ni tu. Dato' Mufti akan semak, maka dia kata bagi tempoh dia lah dalam 3 minggu kot. Mungkin lepas raya datang dia kata kan, lepas raya. Okey, kemudian tak apalah, saya pun balik, saya betulkan balik lah. Terus saya hantar yang untuk dibetulkan tu, saya balik betulkan terus. Mana-mana ayat Quran dalam tu semua pakai jakim je lah. Terjemahan jakim tu masuk. Dia kata hadis tak apa lagi, sebab hadis kita belum ada lagi macam yang jakim buat. Jadi dalam proses dalam proses nak buat. Jadi tak apa, hadis tak pakai lah ni kan. Cuma bagi dia punya bahasa tu bagilah ala Malaysia sikit. Kalau kita ambil macam Indonesia punya, dan kadang-kadang bahasa tu bahasa yang Indonesia punya kan. Jadi bagi ni, saya pun cuba cari mana yang terjemah bahasa Malaysia semua. Kemudian dah siap, maka saya tu ambil roti. Ini mula-mula gambar kan, saya kulit buku. Ini yang hitam saya buat, ini semua buat sendiri ni kan. Semua jadinya macam yang ada sekarang lah kan. Makanya dia serah atau Mufti semak sampai dah raya yang ke-5 ke 6, dia pergi ke pejabat. Maka Mufti pun dia dah komen semua dalam buku tu, saya pun ikut lah apa yang dia komen kan. Alhamdulillah lah, Mufti dia puji lah, buku ni memang bagus lah, saya tengok kan. Okay, asalnya saya mula-mula sekali yang semak buku saya ni Ustaz Khairul Zaki, dia yang pegang manuskrip saya tu kan, dah tempoh 2 minggu lah kan, dia yang pegang. Saya kata Ustaz semak tu tak, kalau ada yang betul tak betul kan kan. Lagi dia pun pergi kan. Bila Mufti semak lagi, yang sebenarnya tak. Dan ini bila dah hadir manuskrip ni, saya pun penyerahan manuskrip kepada Ustaz Bushra. Ini dia punya bos, big boss dia, Ustaz Bushra. Tuan Adi Negara nama dia. Ni big boss dia. Pergi jumpa, dan ini dia punya ngurus dia lah, manager company tu. Jadi saya jumpa dengan Cik Awaludin tu, dia mana dia dah masa saya tu WhatsApp dengan dia lah, alhamdulillah memang dia respon je kan. Jadi masa datang tu, saya nak tanya Ustaz ni, kenapa? Ustaz buat hadis kan? Hadis apa dalam buku Ustaz tu? Hadis apa dalam buku Ustaz tu? Ni, tak apa tuan, dalam buku saya tak ada hadis maudhu'. Alhamdulillah, saya punya risau takut-takut ada hadis maudhu'. Lepas tu, saya pun serahkan manuskrip, dia kata macam ni Ustaz, kami tak boleh nak cetak lagi buku Ustaz ni, sebab kami ada panel kami. Kami ada panel syariah kami yang akan semak beli buku Ustaz ni lah. Kalau sesuai kami cetak lah kalau tak sesuai, kami berapa tak ambil lah, pergilah mana-mana pencetak yang lain kan. Sebab ni bakal hadis Al-Quran kan. Makanya mereka semak. Kemudian dalam tempoh 2 minggu pun saya buat apa lah, masa tu dah keluar biar datang negeri, saya pun balik kampung. Lagi awal telefon boleh, dia kata Ustaz, boleh tak kami nak beli buku Ustaz? Kenapa? Sebab kami dah tanya banyak Ustaz ni kan. Kalau tengok buku ni insyaAllah yang berpotensi lebih jauh lah kan. Tu ada hati dia kata, ada action kan. Ada hati cakap lah. Ya. Maka alhamdulillah ya, yang tengok ni pun memang Bina Syariah di antara yang dihantar 2 orang ni jugalah. Dan saya pun ada minta seorang pensyarah Rusi lah, atau terkenal, memang kenal, mesti kenal je lah kan, Tur Zaini kan.
kan. Dia pun dia tengok juga kan buku ni, dan insyaAllah malam ni mungkin saya jumpa dia kot, dia nak surah buku ni kan. Dia antara orang lantang dalam hadis kan. Jadi dia tengok lah kan. Dia kata alhamdulillah dah bagus, sebab kita kurang awal hadis lah, jadinya minta disebarkan lah tu kan benda-benda ni. Next lah. Ini lah kan, bila dah dapat hasilnya buku saya pun terus buat beritahu Tok Mufti. Maka Tok Mufti kata, dan saya buat dan ajarkan pada Tok Mufti kan. Maka Tok Mufti kata boleh. Ustaz bagi 2 boleh Ustaz? Kenapa Ustaz? Sebab saya satu saya punya, tapi saya nak tak dalam library. Ni lah jawab Mufti. Tak apa Datuk, saya bagi 3 kat Datuk kan. Jadi hari ni lah kita tunggu Datuk berbangun mesyuarat. Dan dia pun memang dia kata, dia sarankan lah, dia kata dia memang untuk bagus lah untuk pengajaran di masjid-masjid surau-surau dia kata. Buku ni antara boleh yang memenuhi ruang lah untuk mengajar di masjid di surau, di samping untuk individu ya. Sebab dia sebenarnya kita buat buku, dia dah fokus. Kadang-kadang ada orang dia buat buku, dia fokus untuk individu, untuk baca individu kan. Ada yang dia fokuskan dia untuk kelas-kelas tertentu. Jadi saya punya fokus, saya fokus untuk masyarakat, untuk digunakan pakai oleh masyarakat. Jadi maksudnya masyarakat dia boleh pakai untuk bacaan pun boleh, untuk pengajian pun boleh. Sebab dia cerita gambaran je kan, gambaran. Sebab ada yang buat buku agama memang khas untuk individu baca saja kan. Jadi saya buat untuk masyarakat lah, jadi dapatlah dimanfaatkan. Next. Ini kata luar yang ditulis Datuk Mufti ya. Saya edit bagi cantik begini ni, saya tambah-tambah benda ni kan. Dan itulah hasilnya. Dia dah beliau dah tanda tangan kata luar daripada Datuk Mufti, dan juga saya maafkan daripada Datuk Mufti. Next. Dan ini ya mendapat sokongan daripada penyerahan takmir di Melaka kan. Jadi saya pergi ke pejabat takmir masjid negeri, berjumpa dengan Ustaz Zaki. Saya serahkan buku ni bersama dengan Ustaz Azli, dia tumpang situ kan. Dia tengok, okey alhamdulillah ada kan. Okeylah gambaran keseluruhannya. Okey. Next. Tujuan buku ini tulis ialah bagi untuk saya tulis buku ni untuk membantu para pembaca, khususnya guru-guru agama yang mengajar di masjid-masjid dan surau-surau, memahami isi kandungan dan menjelaskan maksud hadis dengan lebih jelas dan terperinci. Sebab saya ada baca, kadang-kadang saya mengajar hadis juga di surau-surau di masjid kan. Kadang-kadang saya tengok ada cara, mungkin ada rakan-rakan yang dalam menjelaskan matan hadis tu, kadang-kadang maksud dia tak sama seperti yang dikehendaki. Sebab kadang-kadang mungkin persiapan kita ya, kita kata kita kerja, balik kamu kuliah mana ni? Oh kuliah macam ni, capai je buku, pergi buka depan ni. Jadi dia kata mak, ni perkataan apa ni kan. Jadi kita goreng kan. Jadi bila goreng takut tak kena dengan apa yang dimaksudkan oleh hadis tu. Antaranya mungkin dalam saya sebut tentang di akhir zaman nanti akan ada wazaharul aqlam. Akhir zaman nanti, antara hadis yang kita baca ya, antara kalimat kata disebut wazaharul aqlam, dan akan munculnya banyak pena. Saya termenung tu, apa benda banyak pena ni kan? Ini untuk saya kata itu saja dalam satu hari, dan 2 hari cari-cari tengok dalam terjemahan kita ada pun tak dapat nak terjemahkan gambaran apa maksud kata ini. Dalam saya buka, saya Google tengok dalam YouTube ceramah doktor daripada negara Arab lah kan, dalam bahasa Arab lah kan. Maka rupanya terangkan wazaharul aqlam ni maksudnya ialah banyaknya ilmu-ilmu di akhir zaman ni yang menceritakan tentang dunia berbanding dengan ilmu-ilmu akhirat. Maksudnya buku-buku yang tulis untuk dunia lah kan. Kaedah buat kuih itulah, kaedah nak buat inilah, semua macam-macam ilmu dunia memang banyak ada tu. Wazaharul aqlam itu maksud kan. Maksudnya lebih banyak buku yang menceritakan tentang pengurusan dunia berbanding buku-buku cerita tentang akhirat. Oh ini maksud dua perkataan yang tadi kan. Termenung mikir mencari kan. Dan kita bimbang macam ni lah. Takut-takut itu kalau ada rakan-rakan ya, yang berceramah di masjid ataupun kita guru-guru kita pada anak murid, takut kita ambil pada zahir hadis tu. Wazaharul aqlam maksudnya banyak pena. Oh banyak pena, banyak je lah. Tengok pen macam jenis pen ada tak? Nak tambah canggih sikit tak? Ada laptop, ada iPhone. Jadi cara kita menghuraikan tidak bertepatan dengan maksud hadis kan. Jadi itu yang ya, kadang-kadang nak keluarkan hadis tu nak fikir ambil masa. Kalau kita pergi by word kan. Jadi memang ambil masa. Saya menulis tuan,
Bermula daripada lepas subuh sampai pukul 2:30 pagi setiap hari. Tak ada apa. Petang kadang pergi misi rumput, pergi buat apa-apa kerja kat luar. Malam lepas maghrib tadarus dengan anak sekali. Pada bulan puasa lepas tarawih start nulis sampai 2:30 pagi berterusan. Lepas tu kalau orang pula ni, macam mana dia bisa sebulan ni kan? Sebab setiap malam konsisten. Tapi kalau hari ni dah tak boleh buat. Dengan sibuk lah, pergi sekolah lah, dengan kerja tu kerja ni kan, memang dah saya dah cuba tak boleh nak ni lah. Tak macam betul, tak ada nak kita fikir-fikir lagi kan. Tapi ingat itulah hikmahnya kan. Jadi tu kan. Next. Jadi susunan kandungan buku ni dipaparkan matan hadis dengan sanad yang lengkap berserta tanda berhenti. Kadang-kadang dalam kita hadis dia cuba sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dia kepada sahabat terus pada Nabi lah. Jadi saya letakkan dia pada orang yang mula-mula berita hadis ni kan. Ada sanad Abdullah bin Ahmad bin Bashir ni sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Nabi, baru saya masukkan matan hadis. Kenapa saya buat itu kan? Dan saya letakkan noktah lah supaya senang membaca orang awam. Dia ada tempat wakaf. Kalau Quran kita ada wakaf tu kan, tanda-tanda wakaf. Jadinya ini saya letakkan ini supaya orang baca hadis dia dapat dah berhenti kat mana tempat lah, dah kena wakaf habis kan. Jadi dia wakaf pada tempat yang betul lah kan. Jadi saya letak sanad yang penuh, ni sebab apa? Kerana kadang-kadang kita ni bila kita cerita hadis, ada Ustaz B bila cakap macam mana kau cakap hadis ni hadis sahih, ini hadis hasan. Mari yang lain pula kata macam mana cakap hadis ni hasan, ni ada doa ni. Jadi untuk mengelakkan kontroversi sebegini, saya letakkan sanad yang penuh supaya apa? Mereka tahu, dia ambil pada jalur ni. Dia ada banyak jalur kan. Hadis ni dia ambil pada banyak jalur. Dia banyak jalan kan. Ada yang ambil pada sahabat ni sini kan. Jadinya dia ambil sini yang kata hadis ni berstatus hasan. Jadinya situ kan. Jadi nak mengelakkan kontroversi lah kan. Tak nak pula nanti orang kata apa, dia ni meletak dalam buku dia ni kan. Dan ini yang didoain, dia kata hasan. Tak, daripada jalur ini mengatakan status ini adalah hasan. Mungkin daripada jalur yang dia tengok itu dalam kitab Tirmizi, Ibnu Majah mungkin mengatakan bahawa hadis ni dhaif. Hadis tu lah. Hadis ni yang penting, yang sanad ni jalan hadis yang tu bawa. Ya, next. Boleh mengatakan dalam henti bagi setiap matan hadis bagi memudahkan para pembaca dapat membaca hadis dan berhenti tempat yang betul. Juga disediakan dari Quran, hadis dan pendapat ulama bagi menguatkan keterangan hadis yang dipaparkan. Okay, next. Nyatakan juga maksud hadis. Ini maksud hadis. Takhrij hadis itu siapa yang mengeluarkan hadis ni? Ibnu Majah ke, Bukhari ke, Muslim ke, Abu Dawud ke? Hadis siapa yang keluarkan? Jadi saya katakan lah, hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga nombor hadis. Nombor apa? Nombor hadis yang ke-42. Kalau tuan ada perisian Maktabah Syamilah, sebab dia antara banyak bantu lah. Perisian Maktabah Syamilah ni, dia ada lebih kurang 5,000 kitab tu. Jadi kita type hadis mana, dia akan keluar semua. Tapi kita cari satu. Dia cuma membantu memudahkan. Di samping saya gunakan Maktabah Syamilah, saya juga rujuk pada kitab saya lah, yang kat rumah kan, yang kita beli supaya untuk menguatkan. Jadi dalam tu dia tulis nama hadis dan keluar lah hadis nombor berapa. Jadi kita boleh rujuk situ. Dan juga yang tegas status hadis kan. Apa status hadis ni? Adakah sahih, dhaif? Okey. Bagi semua matan hadis yang 40 hadis, 42 hadis yang tertulis, semuanya kebanyakan berstatus sahih dan juga hasan. Cuma dari sudut keterangan, next. Okay, next. Dari sudut keterangan, ya, kadang-kadang ada hadis-hadis dhaif saya gunakan untuk menguatkan penerangan matan hadis di atas. Lepas hadis dhaif ni bukan dia membantu je, dia tak ada hujah pun, cuma untuk membantu menguatkan ya apa yang saya sampaikan, hujah yang saya sampaikan tu. Okay, next. Kesimpulan daripada tajuk hadis yang dimintakan. Jadi antara yang serta untuk memudahkan para guru-guru agama berceramah ni untuk mengajar di Masjid Surau, saya letakkan kesimpulan. Jadi bila dia naik helikopter tu, bila naik terbang kan, dia nak mendarat balik, adalah kesimpulan daripada keterangan hadis itu. Tak ada dia menjauh-jauh tempat lain kan. Okay, ini point-point dia. Kesimpulan daripada hadis yang baca ini dia point kan. Jadinya maksudnya penutup
penceramah tadi tu dia kenalah tally dengan apa yang disampaikan mula-mula tadi. Tak ada tengah-tengah berhenti. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi minggu depan kita jumpa balik lah. Yalah, jadi Jumaat awal. Yalah, apa cerita kat sini? Apa cerita ni kan? Main tutup kan? Tiba-tiba dah tu kata boom. Tutup tempat kan? Jadinya ada landing. Okey, ada dua okey. Jadi jemaah pun dapat lah ya. Para jemaah dapat kesimpulan. Oh, yang kita belajar lah hari ni tentang ini dia. Kesimpulan dia. Ya, next. Okey, next. Ini semua rujukan lah ya. Semua rujukan ya. Next. Lebih kurang ada 60 lebih lah. Semua rujukan untuk kitab yang tentang ini lah. Kan? Sebab saya sebenarnya kalau buat kitab buku begini ya, kalau saya sebab buku cerita mungkin saya kena goreng, saya kena fikir tak nak cerita macam mana kan. Tapi sebenarnya kalau untuk ini kita perlukan sokongan daripada pandangan ulama ya. Kata-kata ulama jadi kita nak cari ya. Jadi sebab untuk membantu kita punya hujah, saya cuma ambil susun. Ibarat kita pergi dapur, bawang, garam, cili, sayur semua dah ada. Ambil, potong, masuk dalam kuali. Jadi bahan-bahan tu dah ada. Saya cuma ambil je lah. Potong nak buat menu apa yang saya nak buat. Saya tanya pada pensyarah saya, penyelia saya kan. Biasa kita pada dia Dr. Wahyu kan. Saya cerita tentang buku ni. Dia tanya saya, Ustaz, buku Ustaz tu hadis okey. Ustaz nak fokus dalam Ustaz punya cerita tentang apa? Saya pun apa ni? Dia ada orang walaupun cerita hadis tapi cerita fokus pada fiqh. Ada yang fokus pada akidah kan. Jadi dia isi dia tu. Jadi Ustaz fokus atas apa? Saya fokus atas tasawuf lah. Banyak tentang mendidik jiwa. Jadi dalam buku ni sebenarnya dia lebih pada tu lah, untuk mendidik jiwa kita kan. Jadi penulis tu dia yang bawa buku dia ke arah mana. Walaupun namanya nama dia bukan hadis, tapi ke arah mana dia bawa kan. Contoh macam Syekh Qutb, cara studi dalam Quran kan. Dia lebih kepada apa? Jihad, lebih kepada siasi kan. Jadi fokus tafsir itu lebih kepada ke arah ini. Jadi kalau saya buat buku ni lebih ke arah tasawuf kan, untuk mendidik jiwa sebenarnya. Next. Ini buku ini telah berada di pasaran ya. Ada buku Segar Usyura tu lah. Dia yang mengasaskan buku saya. Next. Ini buku saya sini ya. Kalau tuan nak beli pun boleh, harga sama je kan. Tapi dengan saya dapat murah sikit lah sebab saya rugi kan. Bushroniaga.com ya. Bushroniaga.com. Next. Kalau Shopee pun ada ya. Kalau tuan Google pergi cari dalam Shopee, kita jalan Shopee ya. Ini dia punya ni, dalam Shopee ada. Next. Ada pengajian di masjid di Surau. Kalau masjid dah Surau pun ya, saya ada setakat hari ni dah 7 masjid dan 2 surau lah dia mengajar buku ni ya. Di daerah Alur Gajah lah. Di daerah Alur Gajah ya, 7 masjid 2 surau. Dan alhamdulillah surau next, surau Al-Izhar ini dia setiap dia buat FB Live setiap hari Rabu minggu ketiga. Jadi kalau Ustaz Zazah semua kalau di rumah, kalau hari Rabu minggu ketiga tu boleh lah buka FB Live, buka surau Al-Izhar ya. Jadi ada FB Live itu. Tadi tak payah ada jauh datang kan. Kalau duduk kat tengah tu kan, di tengah-tengah Bandar Melaka kan. Jadi boleh tengok FB Live je lah. Next. Antara masjid lah Masjid Syuhada ya, minggu kedua, minggu keempat, minggu depan lah Masjid Syuhada di Cape Tenda. Next. Ini masjid saya juga, Masjid Al-Hasaniyah ya, setiap hari Selasa baru ni, setiap minggu. Next. Ini pula di Masjid Muhtadi Rawang Cina Besar kan? Minggu kedua, minggu keempat kitab ni juga. Next. Ini antara cara saya pasangkan ya, dengan saya bantuan lah kan. Ini pembeli pertama saya ni. Dua sahabat ni pembeli pertama saya lah. Dia orang mula beli. Asalnya saya ambil buku tu lebih kurang dekat 1000 lah. Mesti cadangkan dalam 500. Sebab kata try 500 dulu. Tapi bila saya bincang dengan penerbit, try 500 kos tinggi kan. Baik kita buat 1000 tu lah. Kenapa pula? Yang esok tak cetak lagi kan. Kita fikir kos lagi apa. Makanya okey lah, cuma buat lah. Jadi alhamdulillah lah, ni dah modal dah balik dah pun kan. Dalam tempoh sebulan ni
modal dah balik dan dah lebih 500 dah terjual lah kan. Tempur dengan rakan-rakan sokong saya lagi, lebih dekat 600 tu kan. Jadi alhamdulillah lah dalam tempoh sebulan lah, dalam tempoh sebulan ni alhamdulillah kan. Dan ni antara ni hamba Allah ni dia tu beli, Ustaz saya bagi saya nak satu buku, Ustaz ambil saya banking duit, Ustaz tabaruk lah pada masjid-masjid. Maksudnya bagi jemaah tu bukan dia dapat free, tapi dia kurangkan bayaran. Contoh harga buku ni 25, jadi dia cuma bayar dalam 20 saja. Jadi mengurangkan, dan bukan seorang, punya ramai macam tu. Antara sebab kenapa buku saya boleh jual banyak, sebab bila saya promosi buku ni, ya, dia pun dengar je nak buku ni nak digunakan, maka dia terus sponsor. Ada yang sponsor RM10 setiap buku kan. Contohnya Masjid Sultan Abdullah di Masjid Tanah kan. Ada 2 orang penyumbang berebut nak sumbang kan? Seorang dia sumbang 10, seorang sumbang 5 setiap buku kan? Jadi jemaah banyak kurang lah. Itu sebabnya boleh ramai orang beli tu kan. Ni Timbalan Mufti, ni YB Ismail Esko Kerajaan Melaka, dan ini bekas Ketua Pengarah Haji Cuaca Malaysia kan? Antara macam mana dia orang tahu, sebab benda ni bila kita dah sibuk pada kawan-kawan, dia masuk dalam grup WhatsApp dia orang, ada yang masuk dalam Facebook kan? Saya dalam Facebook ni saya tak ni sangat, sebab saya ni jadi pemalu sikit kot, tak suka nak tunjuk orang kan. Jadi rakan-rakan pun baru tengok saya cakap orang ini cara aktif lah. Jadi saya kalau program Melayu saya terus seorang je kan, bukan tak nak cakap sangat kan. Jadi hari ni dah terbiasa bercakap, buku sendiri kena cakap juga kan. Sebab saya tak suka macam nak syok-syok sangat kan, buat kerja kita dah kan. Jadi itu mungkin kekurangan saya lah kan. Jadi tak tahu dah lepas ni mungkin terbatas juga lah FB aktifkan Facebook sendiri untuk promosi kan. Sebab yang promosi banyak kawan-kawan, dia masuk dalam Facebook dia kan, dia masuk dalam WhatsApp dia orang ni lah. Sebab saya dah letak nombor telefon, makanya datang. Antara yang cara promosi saya tu ialah melalui belian online kan. Ramai yang beli online, alhamdulillah kan. Boleh kata setiap hari ada je belian online. Jadi bila beli online, bukan saya yang pergi bungkus. Jadi Ustaz Syuah tadi dia tolong uruskan. Ustaz kalau ada orang nak beli ni, Ustaz ambil dia punya alamat, ya, start pada kami akan uruskan. Alhamdulillah, setakat ini cemerlang lah. Kadang-kadang orang tu beli, dia bayar, dia banking online hari ni, esok dah sampai kan. Kalau dia banking pagi lah, alhamdulillah. Dekat di Sabah dah ada lebih kurang 10 lebih lah kan. Dan pembeli saya paling jauh dekat hari ni ialah Ireland kan. Kawan dia dari Ireland dia beli, dia banking, dia tengok dia banking dari sana. Betul kan. Dan yang keduanya di Turki kan. Jadi alhamdulillah kan. Next. Okey, ni antaranya saya pergi jumpa dengan kawan-kawan bagi ni promosi kedua. Next. Jemaah siap minta autograf lagi kan. Ini dia kan. Ya. Antaranya itulah tuan kan. Kadang-kadang kalau bila kawan-kawan ambil 10 lebih, saya pergi hantar sendiri je kan. Yang mungkin saya tengok kelebihan buku ni, bukan sebab saya terbit sendiri. Modal saya lah tokek, saya lah kuli, saya lah semua saya. Kelebihannya ialah kita boleh tolak asul dengan kawan-kawan kan. Macam saya kata, tak bosan saya pergi 20% discount lah kan. Jadi sebab kawan saya orang, dia buat buku tentang COVID kan, dalam PKP juga, dan diterbitkan oleh satu penerbitan terkenal. Jadi bila kawan-kawan dalam grup WhatsApp minta, bagi buku banyak, jual kawan-kawan. Tak boleh lah, saya kena beli kat dia maksudnya kita jadi hak milik penerbit tu kan. Jadi kalau harga pun tak boleh nak lebih kurang, tak boleh nak lebih murah, sebab dia punya penerbit nak ambil. Jadi saya tak dia sendiri. Pada saya lagi tak mengganggu saya punya modal, saya punya kos hantar, okey kan. Beli banyak-banyak tak apa. Sebab tu saya tuan-tuan, saya style lah. Kalau siapa yang ambil 10 naskah lebih, saya bagi free post je. Nanti yang di Sabah ada ambil 10, di Perak ada hakim-mahkamah syariah, dia ambil 10 kan. Dia kata sebab saya bagi free, sebab kita kira okey lah. Maksudnya untung tak ada sesuatu kan, tapi lepas lah kan, okey lah alhamdulillah kan. Yang penting buku tu sampai pada kita punya target.
Lepas tu kalau 10 lebih apa? Kalau dalam Melaka pun kalau dapat 10 lebih pun tak boleh hantar sendiri lah. Kan, hantar sendiri je. Macam tu. Majlis ringkat lah hari tu. Zaliah pada Tuan Zaliah ni. Majlis ringkat penyambung buku kepada Datuk Mufti dan penerimaan penyambungan tauliah mengajar. Ya, di ruang kuliah di Masjid Azri. Dan pada hari tu, aduh, cover dia mesti tu. Ya, cover tu. Next. Semua ini kurniaan dari Tuhanku. Kan, hadza min fadli Rabbi. Sebab saya tak pernah terfikir, tak pernah tergambar, tak pernah apa-apa langsung tentang tulisan buku. Zero. Cumanya mungkin sebab hikmah PKP tu saya duduk menghadap komputer. Kebetulan saya dengan Tesi sudah siap. Tesi dah siap semua, pembunuh ni je. Tunggu nak viva kan. Maka mungkin Allah buka jalan itu kot. Tak ada nak kata saya tak fikir pun untuk jadi apa-apa pun tak ada. Tak fikir dia terkenal tak ada pun. Cuma saya fikir asal dari itulah bertitik molanya nota pengajian saya untuk saya ajar di masjid nanti. Katanya itu. Cuma mungkin Allah cetuskan idea pada sahabat dia, kau buatlah buku. Siapa dia fikir buat buku, okey, kita pun usul, kan? Allah buka jalan lagi itu je dapat. Kan? Benda yang saya tahun mimpi pun tak pernah apa pun. Jadi mungkin sebab itulah. Kan? Allah kurniakan pada saya sedikit kelebihan dalam bidang penelitian supaya saya dapat berkongsi dengan rakan-rakan. Dan Allah boleh tarik balik kurniaan ini bila-bila masa sahaja yang dikendaki. Allah bagi pinjam sekejap, gunakan dengan baik, la insyakartum la azidannakum. Dan Allah boleh tarik bila-bila. Jadi tak ada apa-apa saya ni. Saya tu jebak je. Tak adalah bukan sebab saya mana pandai boleh, tak ada. Penyebab saja. Mungkin dengan Allah nak kata gunakan ini untuk sebarkan dakwah, mungkin dengan cara itu. Agak-agak esok kau dah lari dah, timing dia ni lari, tarik balik kan. Jadi itulah semua buat Allah melakukan kepada saya kekuatan lah. Dan alhamdulillah buku kedua pun dah hasil. Tapi sebab strategi marketing tak hadir jugalah kan. Dan PKP juga, PKP lepas tu lah. Sementara buka sekolah, saya siapkan saya siapkan buku kedua tu lagi 2 hari nak buka sekolah. Saya kena cepat ni. Sebab saya dah tahu kalau dia buka sekolah memang nak ada komputer tak sempat. Betul, tak sempat ada komputer pun. Semalam saya disiplinkan diri saya je, paksa diri menghadap komputer untuk buat PowerPoint ni. Duduk juga kan. Sebab kalau saya cerita tanpa ada PowerPoint, cerita macam ni, saya tak, orang tak nampak sangat kan. Saya duduk disiplinkan diri, paksa diri, mungkin duduk juga, mungkin boleh buat PowerPoint tu kan. Jadi mungkin Datuk Mufti kata dalam ni dia ada lebih kurang 40 hadis, 42 hadis. Jadi setahun dia ada lebih kurang 53 minggu, 54 minggu kot kan. Jadi dia kata tolak dengan cuti bulan puasa 4 minggu, tolak 4. Cuti raya haji, jadinya dia tu dalam tempoh setahun boleh habis lah. Setiap minggu baca dan tempoh setahun boleh habis kan. Setahun setengah dia tu. Jadi saya pun dapat gambaran, kata okey. Jadi so buku ni agak dekat habis setahun setengah, saya pun topik buku baru boleh kan. Jadi bila pengajian di masjid tu dah habis, sambung pula dengan buku saya yang kedua pula kan. Cuma dalam buku kedua saya fokus pada akhlak lah. Ini cerita tentang kiamat kan. Jadi saya yang begitu tu buat. Saya yang terima saya akan gunakan 40 hadis. Kenapa 40 hadis? Supaya orang nampak gambaran. Kalau kita buat tu banyak, bila nak habis lah. Orang mesti kita lah. Lama lagi ni kan. Jadi bila letak 40 kita dapat target lah. Kalau kita lakukan pun sama kan. Kita punya objektif kita, pencapaian berapa kan. Target kita macam mana dengan murid kita kan. Jadi yang ni pun sama jugalah, serta supaya ada target. Jadi dalam setahun boleh habis. Okey, jadi masyarakat tu tak berat sangat. Jadi bila dah setahun habis tu, saya keluar lagu baru pula kan. Susul balik. Jadi kan, kadang-kadang doa dengan saya lah kan. Kuatlah mudahkan usaha saya kita semua lah kan. Untuk sebarkan ilmu, untuk kembangkan dakwah. Mungkin ini pun biasa sikit Allah bagilah kan. Next. Ni yang terakhir. Dan semua yang terhasil ini adalah berkat doa seorang ibu. Itu je lah, no comment lagi dah. Mak saya sentiasa mendoakan saya kan. Arwah ayah dah meninggal dah bulan 12 tu. Itu yang saya agak sedih jugalah. Sebab saya tak, yelah, pertama saya punya tesis master siap, Baikwa pun lepas ayah meninggal. Tak sempat nak tunjuk kejayaan tu kan. Dan ini kejayaan tiba-tiba pun sebab ayah saya dia punya, dia lah seorang ayah dengan anak cukup bangga. Dia kalau dengan orang dia cerita anak dia. Jadi ya, tak sempat nak cerita macam ni tu je lah kan, berbangga dengan anak dia kan. Jadi alhamdulillah ibu saya alhamdulillah masih sihat.
dan doa ibu lah yang membuka jalan semua ni lah kan. Jadi tuan-tuan kan, apa doa ibu tak ke mana-mana pun. Lepas tu bila saya cetak buku ni, saya tunjuk dulu buku kat mak saya. Orang pertama dapat mak saya dulu kan. Mak tengok dan baca, mak saya baca kan. Itu je lah ya. Next, boleh tuan-tuan yang berminat untuk menjadi wakil penjual pada hari ini sebelum kiamat, sila berbetul dengan saya lah. Kalau ada kawan-kawan sekolah ke apa ke yang berminat nak ni, ataupun untuk tujuan masjid, manajer masjid kan ya. Kalau direct dengan saya, memang saya tak bagi harga 25 tu. Kalau beli individu 25 lah kan. Tapi dengan ni memang saya bagi 30% kan. Kalau banyak lagi sebab ada macam kedai buku dia ambil sampai 100 lebih. Jadi kita bagi lebih sikit lah commission dia kan. Jadinya kalau untuk 10 ke atas ni biasa 7% lah kan, nak mudahkan. Sebab kalau kita beli sendiri pun kadang tak dapat sejuk kan. Okay, next. Sekian, terima kasih lah kan. Dan juga terima kasih pada rakan-rakan semua kerana sudi mendengar lah perjalanan penulisan buku saya. Dan sebenarnya bakat itu sebenarnya ada dalam diri kita sebenarnya. Cuma jelah cara timing keluar tak keluar itu je lah kan. Jadi ya, sebenarnya kalau kita ada dalam ilmu sedikit, kita boleh kumpulkan ya, bahan-bahan, kita olah sikit-sikit ya, maka kita boleh hasilkan sebuah buku ya. Dan hari ini pun tuan-tuan, yang baiknya ialah buku ni kita tulis, kita sendiri cetak, kita sendiri yang jual. Jadi keuntungan lebih banyak dan mudah untuk kita pasarkan kepada masyarakat ya. Terutama buku-buku dakwah lah ya. Untuk itu saja ya pada hari ini, insyaAllah ya, doakan saya supaya terus sukses dalam penulisan. Dan juga saya doakan tuan-tuan juga semua Allah akan mudahkan usaha tuan-tuan dan kita semua, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.